Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Zaman berteman rakan tugas Hafiz Rosli. Seperti biasa, Oni pagi 7.30 ini kami bawakan perkembangan terkini berkaitan dengan COVID-19 dalam dan juga luar negara serta perkembangan-perkembangan lain yang berlaku di seluruh dunia ini. Baiklah, untuk itu yang pertamanya adalah kita akan pergi kepada statistik COVID-19 iaitu angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat sebanyak 3,000 kes dalam tempoh 24 jam. Dan jumlah keseluruhan yang maut akibat wabak itu kini melepasi angka 284,000 kes. Dan data daripada Johns Hopkins University, 3 negara kini melepasi angka 30,000 dan Amerika Syarikat kekal sebagai negara dengan angka korban tertinggi dan melepasi 80,000 kes. United Kingdom dan juga Itali berada di kedudukan kedua dan juga ketiga dengan angka kematian masing-masing mencatatkan 32,000 dan 30,000. Manakala negara keempat dan juga kelima adalah Perancis dan juga Sepanyol dengan masing-masing merekodkan 26,000 kes dan negara lain masing-masing merekodkan angka maut COVID-19 di bawah paras 12,000 kes. Baiklah, kalau kita mirakan di iPad, mungkin Hafizi ada keterangannya? Baik, kita juga ingin melihat dari segi ini data daripada Johns Hopkins University juga menunjukkan adanya pertambahan kes positif COVID-19 di seluruh dunia. Jumlah kumulatif kini melepasi 4.15 juta kes. Dan Amerika Syarikat salah satunya negara yang mempunyai kes melebihi 1 juta, merekodkan keseluruhan 1.34 juta. Dan seterusnya, 4 negara yang kini mempunyai angka jangkitan melebihi 200,000 adalah Sepanyol, United Kingdom, Rusia dan Itali. Sementara itu, 5 lagi negara mempunyai angka jangkitan melepasi 100,000 iaitu Perancis, Jerman, Brazil, Turki dan Iran. Dan negara lain masih mempunyai angka positif COVID-19 di bawah 85,000. Jumlah pesakit yang sembuh seluruh dunia pula meningkat kepada 1.43 kes. Dan setakat ini 187 buah negara mempunyai kes pandemik tersebut. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama kita tahu sejak daripada beberapa pada hujung bulan April lagi, banyak negara terutama negara-negara di Eropah dan juga di Asia Tenggara sendiri macam kita sendiri telah pun mula melonggarkan sekatan pergerakan yang dilaksanakan untuk mengekang COVID-19. Dan kita dengar banyak sangat cerita-cerita yang pada ada negara yang telah pun mencapai angka 1 digit COVID-19 sebagai contoh New Zealand, dan ada juga negara yang apabila melonggarkan sekatan terdapat peningkatan kes, contohnya seperti di negara Jerman. Dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia memberi amaran wujudnya risiko COVID-19 kembali menular, dan ketika banyak negara telah pun mula melonggarkan sekatan, bandar itu desak negara terlibat untuk kekal berwaspada pada tahap yang paling tinggi kerana beberapa negara Eropah antara yang mula melonggarkan sekatan namun wujud kebimbangan berhubung peningkatan jangkitan di negara itu, termasuk contohnya di Jerman dan juga bandar Wuhan serta Korea Selatan dengan kes seorang pengunjung kelab malam dikaitkan dengan 85 kes. Ini adalah antara kawasan-kawasan yang mengalami peningkatan kes apabila dibuka semula, dan menurut pakar-pakar kesihatan ada juga rujukan yang menyatakan bahawa kemungkinan berlaku gelombang kedua pada penghujung tahun ini. Tapi macam mana berlakunya ia, kita tidak pasti, tapi yang pastinya kita nak dengar dulu apa kata Pertubuhan Kesihatan Sedunia ini. So the warning to everyone is, as restrictions are lifted, people will mix more. That is undoubted, and they will maintain physical distance and they will do other things, but the risk of transmission will potentially go up. The question is, can we reach a point where we have strong public health measures in place, where we can investigate clusters of cases and suppress those clusters without going back to the intense transmission patterns of before? And that's what we're trying to avoid. So we hope and we have faith that Germany, Korea and other countries will be able to suppress the clusters they're having. Baik, itu melihat kepada kebimbangan di seluruh dunia apabila seperti Hafizi katakan tadi, banyak negara telah pun melonggarkan sekatan ataupun perintah berkurung mereka, dan banyak aktiviti-aktiviti ekonomi dan juga sosial dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa. Namun kalau kita lihat di peringkat Malaysia sendiri, kita juga tidak ketinggalan untuk mengemaskini statistik terkini melihat kepada jumlah kes baru, jumlah kematian dan juga jumlah kes yang sembuh, di mana sehingga semalam pukul 12.30 hari
hari 11 Mei, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan terdapat 88 kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat Isnin. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya adalah sebanyak 5,113 kes atau 76% daripada jumlah keseluruhan kes. Dan selain itu, sebanyak 70 kes baru dicatatkan di negara ini, di mana daripada jumlah tersebut, sebanyak 31 kes dikesan dalam kalangan bukan warga negara Malaysia, 13 kes import manakala 57 lagi kes penularan tempatan. Dan fizik kalau kita lihat sejak kebelakangan ini, jumlah mangsa yang pulih ataupun jumlah pesakit yang pulih nampaknya lebih tinggi daripada jumlah kes baru. Dan ini menunjukkan satu perkembangan yang positif kepada negara kita melihat kepada statistik itu. Apapun kita nak dengar dulu apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,726 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,504 kes. Sehingga kini seramai 20 kes COVID positif sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 7 kes memerlukan bantuan pernafasan. Okey, dalam masa yang sama, ini secara keseluruhannya anda boleh dapat lihat data daripada Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang kalau kita lihat COVID-19 88 kes telah pun sembuh, 70 kes baru dan juga 1 kematian. Malaysia secara keseluruhannya ada 109 kematian dan juga jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah 6,726 kes. Adalah sesuatu yang dibanggakan sampaikan terdapat individu yang menyatakan kejayaan untuk Malaysia membandingkan negara-negara jiran kita, Indonesia dan juga Singapura dan juga Thailand, yang mana kebanyakannya adalah mempunyai kes jangkitan melebihi macam contoh macam Indonesia sekarang ni dah dekat lebih daripada 8,000. Singapura pula sekarang ni dah ada dekat 23,000 kes. Dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada kawasan-kawasan yang kita tahu dilabelkan merah, jingga, kuning dan juga hijau, yang mana kalau kita lihat semalam daerah zon merah berkurangan daripada 10 kepada 9 mengikut statistik terbaru CPRC, yang mana kebangsaan pada 10 Mei, dan daerah Kota Samarahan kini zon kuning selepas kes aktif telah pun berkurang kepada 36 kes. Kalau zon merah ada 40 kes dan juga ke atas, zon kuning adalah bawah 40 kes itu. Dan kebanyakan zon merah melibatkan kes baru daripada kluster dan juga lokaliti di PKPD. Itu adalah seperti yang anda lihatkan paparan di Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda boleh saksikan kebanyakannya. Okey, baiklah. Itu saja untuk sekarang ini. Kita akan melihat kepada satu lagi perkara, iaitu majikan warga asing. Apa ceritanya, Fizi? Dan kita nak bercerita mengenai bajikan warga asing, iaitu disaran agar mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan dengan mengamalkan 3C bagi mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Apa dia 3C itu? 3C adalah elak tempat yang sesak ataupun crowded places. C yang kedua adalah tempat tertutup, confined spaces, dan perbualan secara rapat, close conversation. Dan ia susulan terdapat laporan bahawa pekerja asing tinggal bersesak-sesak dalam satu unit kediaman. Jadi apabila adanya pandemik ini baru kita tahu realiti mereka sebenarnya. Mereka sebenarnya dalam satu rumah ada yang hidup ataupun ada yang tinggal lebih daripada 15 orang dalam satu kawasan atau dalam satu luas kawasan rumah yang agak sempit. Dan ini menunjukkan ataupun ini jelas sekali boleh menyebabkan lebih banyak lagi jangkitan ataupun risiko jangkitan lebih tinggi apabila mereka hidup dalam bersesak ini. Dan kita nak dengar apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengenai perkara ini. Berharap kelaziman baru ini dapat diamalkan oleh majikan-majikan dan juga individu-individu yang terlibat. Kalau kita amalkan cara ataupun kaedah baru sebagai satu budaya kita, insya-Allah kita dapat mencegah dan juga kita dapat memutuskan penularan COVID-19 dalam masyarakat. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga, majikan warga asing disarankan agar mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan KKM itu, dan sekarang ini kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia katanya akan menjadikan
warga asing iaitu tag lencana ataupun lencana kepada warga asing yang sudah menjalani saringan COVID-19. Dan melalui perkataan sedia ada itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata hospital mengeluarkan surat mengandungi keputusan ujian dan arahan selanjutnya kepada mana-mana individu yang membuat saringan COVID-19. Dan perkara ini sedang dibincangkan oleh kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia sama ada untuk menjadikan tag lencana kepada warga asing ataupun tidak, dan individu yang positif COVID-19 bakal ditempatkan di ward untuk menerima rawatan, manakala yang negatif berkemungkinan perlu menjalani kuarantin jika terdedah kepada kontak rapat. Dan warga asing yang negatif dan tidak dijangkiti diberi surat dari pihak hospital dan dokumen itu boleh ditunjukkan sekiranya perlu. Bagaimanapun setakat ini pihaknya belum ada kaedah identiti diri bagi memaklumkan yang sudah menjalani ujian saringan COVID-19 ini. Sebab apa? Sebab kita lihat kebanyakan kluster-kluster baru yang wujud sebagai contoh tapak pembinaan itu, sebenarnya orang ramai ingatkan apabila kelonggaran itu diberikan wujudnya kluster-kluster baru, tapi kebanyakan kluster baru ini, kes COVID-19 ini adalah disebabkan apabila ujian saringan itu dijalankan. Sebab kita tahu kan, pengawal keselamatan sebagai contohnya dan juga majikan-majikan di tapak pembinaan, mereka ini disarankan dengan arahan patuhi garis panduan SOP ditetapkan oleh KKM dan juga MKN untuk saring dahulu pekerja-pekerja mereka sebelum boleh dimulakan kerja mereka itu. Dan disitulah terjadinya apabila ujian dilakukan ada saringan COVID-19. Bukan apabila mereka betul dah bekerja and then terjadi penularan COVID-19 itu. Bukan. Jadi nak perbetulkan salah faham, sebab ada orang ingat wujud apabila kelonggaran itu diberikan ada jadi kluster-kluster baru, kan? Sebenarnya tak. Itu cerita dia. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga kita nak rehat dulu seketika sebelum kita bawakan kepada anda berita-berita lanjut di astroowner.com. Anda jangan ke mana-mana. Jumpa lagi. Hai, bertemu kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Afizia Azaman, dan tadi pelbagai isu kita dah bincangkan juga mengenai isu COVID-19 dalam dan juga luar negara, dan seterusnya kita nak bawakan satu perkembangan di mana kerajaan akan mewartakan atau mungkin akan mewartakan larangan kepada ibu bapa ataupun jaga untuk membawa anak-anak mereka ke pusat membeli belah ataupun pasaraya. Dan ini kata daripada Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu akan dibuat jika masih ada individu yang tidak prihatin terhadap kesihatan kanak-kanak. Dan Fizi, kalau kita lihat sekarang ini kebanyakan di pusat membeli belah ramai sudah membawa anak-anak mereka. Betul. Dan ini sekaligus sebenarnya membawakan ataupun membawa risiko kepada mereka, walaupun sebelum ini kita dapat saksikan dari segi mereka, statistik mereka yang telah pun meninggal dunia ini risikonya lebih kepada warga emas, tetapi keselamatan dan juga kesihatan kanak-kanak ini perlu juga dijaga kerana kita melihat pelbagai perkara yang tidak diingini mungkin boleh berlaku di luar sana, dan juga kerajaan telah pun menyarankan sekiranya tiada keperluan untuk keluar rumah maka duduklah di rumah. Dan itu kita nak dengar apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenai perkara ataupun mengenai kerajaan mungkin mewartakan larangan kepada ibu bapa untuk membawa kanak-kanak ini. Keselamatan anak kita adalah tanggungjawab kita. Kita kena tanya diri kita, adakah anak kita akan selamat jika berada di dalam kumpulan manusia yang ramai, di dalam kawasan tertutup seperti di dalam pasaraya dan sebagainya. Jadi mereka perlu tanya. Setakat ini tidak ada, tetapi jika perkara ini berterusan, kerajaan boleh memasukkan di dalam peraturan di bawah Akta 342 untuk menjadikan membawa anak-anak ke tempat khalayak ramai seperti supermarket dan sebagainya sebagai perkara yang terlarang di dalam list negatif yang ada pada ketika ini. Okey, baiklah. Mengapa sekarang ini kita perlu berhati-hati menjaga kesihatan kanak-kanak? Mengapa kita perlu untuk tidak membiarkan kanak-kanak terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19? Ini kerana tidak membawa mereka di kompleks membeli belah pasaraya dan juga sebagainya, kawasan-kawasan awam yang mempunyai orang ramai. Ini kerana pihak berkuasa di New York pada Rabu minggu lepas mengumumkan 64 kanak-kanak disyaki mengalami simptom penyakit Kawasaki. Satu penyakit yang jarang berlaku. Beberapa lagi kanak-kanak lain juga di Amerika Syarikat juga dikenal pasti mengalami sindrom itu, termasuk seorang bayi 6 bulan di California yang turut disahkan mengalami
positif COVID-19. Malah di Amerika Syarikat sendiri melalui Presiden Donald Trump mengesahkan bahawa pihaknya sedang menjalankan pemantauan terhadap kanak-kanak di Amerika yang dikatakan menghidap penyakit Kawasaki. Penyakit Kawasaki ini merupakan keadaan radang yang berlaku kepada kanak-kanak yang kebanyakannya di bawah sekolah rendah, umur sekolah rendah, contohnya 12 tahun dan juga ke bawah. Dan kalau kita lihat penyakit ini, walaupun sekarang ini tiada bukti secara saintifik yang mengaitkannya ada kaitan dengan virus COVID-19, tetapi kebanyakan negara seperti di UK, di Amerika Syarikat sendiri dan juga di Itali, di mana kawasan-kawasan New York sebagai contoh, negeri yang paling terjejas akibat COVID-19 di Amerika, Itali, Lombardi, yang mana kawasan tersebut paling terjejas teruk di Itali adalah kawasan yang mana penyakit Kawasaki ini sedang meningkat dalam kalangan kanak-kanak. Jadi kita dengarkan apa kata Trump ini mengenai perkara ini dan mengapa kita perlu mengambil perhatian yang penuh mengenai perkara ini. We're seeing that all over the world now with young children. Very, very tiny percentage, but it's the swelling and the skin rash. And we're looking at that very closely, John. It's a phenomena that's just been brought to everyone's attention a couple of weeks ago. Baik, kita juga ingin melihat dari segi jumlah kes mereka yang telah pun maut akibat penyakit ini, di mana setakat ini 3 kanak-kanak maut akibat penyakit ini di New York akibat komplikasi yang mungkin disebabkan oleh COVID-19. Di UK atau United Kingdom, Setiausaha Kesihatan Mac Hancock pada Selasa memaklumkan bahawa beberapa kanak-kanak di negara itu telah meninggal dunia akibat penyakit Kawasaki yang dipercayai mempunyai kaitan dengan COVID-19. Dan doktor di Itali turut menyaksikan peningkatan kes sindrom Kawasaki dalam kalangan kanak-kanak terutamanya di bahagian utara yang merupakan kawasan paling teruk terjejas akibat COVID-19 iaitu di wilayah Lombardi, dan ia menyebabkan pembuluh darah membengkak dan masalah jantung. Walaupun tiada bukti yang saintifik bahawa penyakit Kawasaki adalah disebabkan oleh virus COVID-19, namun apa yang katakan Hafizi tadi, risikonya adalah dan kita perlu mengambil langkah berjaga ataupun langkah bertanggungjawab kepada kesihatan kanak-kanak ini. Dan kita nak dengar dulu apa kata penolong Setiausaha Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia Amerika ini. We know what the basic treatment is, but this is a little bit different than we normally see. So there really is an activation among all the branches within HHS, working with networks at children's hospitals and ICU nets. It is a small percentage, but it is quite frightening. And this reflects the fact that this virus affects the vasculature. We see clotting, we see strokes. And this is a vasculature phenomenon of inflammation we see in children. Okey, baiklah. Pemohon yang gagal mendapatkan bantuan prihatin nasional BPN dan berada dalam kategori mereka yang hilang pekerjaan atau mempunyai syarikat yang tidak lagi aktif masih punya peluang untuk anda membuat rayuan. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, mereka yang berada dalam kategori berkenaan masih mempunyai masa untuk membuat rayuan kerana tarikh akhir dilanjutkan sampai 31 Mei ini. Jadi kepada mereka yang di luar sana yang masih lagi mempunyai status mereka tidak sah lah, tidak lulus dan sebagainya, anda mempunyai peluang sekali lagi, sebab kita tahu sejak kebelakangan ini di media sosial banyak yang screenshot kata tidak lulus disebabkan oleh pelbagai alasan yang dikatakan tidak munasabah. Jadi mungkin anda boleh membuat semula permohonan. Mereka yang ataupun pemilik syarikat boleh membuat semula permohonan dengan menghantar rayuan melalui email ataupun mereka datang ke mana-mana pejabat cawangan LHDN di seluruh negara dengan membawa dokumen untuk membuktikan syarikat tidak mempunyai sebarang pendapatan ataupun syarikat tersebut tidak aktif. Dan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, pada tahun ini mereka juga boleh membuat rayuan dengan menghantar email atau datang ke mana-mana pejabat LHDN, bawa dokumen yang dikeluarkan oleh majikan, tunjuk mereka telah pun diberhentikan daripada pekerjaan mereka ataupun membawa slip gaji terakhir mereka. Sabin kata tempoh pejabat LHDN akan dibuka bermula 11 Mei atau 12 Mei berdasarkan hari bekerja di setiap negeri bagi menerima rayuan tersebut. Dan dalam masa yang sama juga dia katakan bahawa menjelaskan LHDN harus melakukan semakan silang data pemohon dengan beberapa agensi lain bagi memastikan tiada unsur penipuan dan juga keterisian terhadap bantuan berkenaan. Dan LHDN sememangnya membuat semakan dengan beberapa agensi untuk pastikan maklumat pemohon kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri adalah tepat dan juga supaya tidak berlaku penipuan dalam masa sekarang ini, yang mana terdapat juga pemohon yang mengemukakan untuk mendapat bantuan prihatin
yang mengumpulkan maklumat yang tidak tepat. Jadi kita tidak mahu perkara ini berlaku. Itu yang terjadi. Baiklah, Fizi. Dan dalam keadaan yang begitu mencabar pada ketika ini, semestinya banyak yang hilang mata pencarian ataupun hilang punca pendapatan dan sebagainya. Jadi memerlukan mereka untuk diberikan bantuan-bantuan. Dan ini kata daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri sendiri, iaitu pihaknya buta akan agama, bangsa dan warna kulit apabila ia melibatkan isu kemanusiaan. Dan kata Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dalam usaha membantu antara satu sama lain ketika tempoh sukar ini, semestinya pihaknya tidak mengenal erti ataupun tidak pilih bulu untuk menyalurkan bantuan dan sebagainya. Dan beliau turut berkongsi kisah membantu keluarga bukan Muslim yang memerlukan bantuan barangan asas dalam tempoh PKPB ini di laman Facebook. Ini antara gambar-gambarnya yang dapat saksikan. Dan beliau menerima maklumat mengenai 15 buah keluarga bukan Muslim di Desa Mentari Petaling Jaya yang memerlukan bantuan barangan asas dalam tempoh PKPB ini. Susulan itu bantuan khas khusus dari JPM Hal ehwal agama disampaikan kepada mereka melalui badan bukan kerajaan NGO yang telah diamanahkan. Dan jika sebelum ini kita tengok banyak NGO telah pun menggerakkan segala jentera yang mereka ada untuk membantu golongan yang susah ini, dan ini satu inisiatif yang bagus sekali, kerana apabila kita berdepan dalam keadaan yang kebanyakan perusahaan-perusahaan kecil, PKS dan juga perusahaan mikro ini tidak dapat menjana pendapatan mereka, inilah yang mereka harapkan ketika tempoh yang sukar ataupun getir buat mereka ini, Fizi. Ya, betul tu. Saya nak kongsikan sedikit cerita yang bagi saya sangat-sangat menarik yang terjadi kepada saya semalam, yang mana kalau kita tahu kebanyakan peniaga-peniaga ataupun kompleks sebelah ambil masa yang ambil, orang kata ambil pendekatan keselamatan lah untuk menjaga pengunjungnya dan sebagainya. Semalam saya pergi ke salah satu kompleks membeli belah untuk saya nak beli barangan keperluan harian saya, dan apabila saya tiba di pintu masuknya, pengawal keselamatannya tak bagi masuk sebab dia kata saya tak pakai topeng. Kemudian sebelum saya sempat nak menjelaskan bahawa kerajaan sebenarnya tidaklah mewajibkan dan tak menjadi satu kesalahan sekiranya tidak memakai topeng di tempat awam. Dan ada seorang lelaki berbangsa Cina, dia datang kepada saya dan dia kata, oh it's okay, saya ada topeng untuk nak benarkan saya masuk. Ini antara nilai-nilai murni yang terjadi semalam pada saya, dan ini membuatkan saya semakin hormat, semakin rasa keagrapan antara rakyat Malaysia itu. Dan cerita-cerita macam ni yang kita kena kongsikan kepada masyarakat sebenarnya. Dan cerita-cerita macam ni dapat menaikkan ataupun dapat mengharmonikan lagi kita hidup dalam bersatu padu, tidak mengira bangsa, agama dan juga kefahaman kita. Ini merupakan cerita yang menarik daripada Hafizi. Tahniah kerana telah menaikkan semangat kita saya untuk tahniah kepada berkeharmonian individu ataupun lelaki. Saya tak sempat nak ambil gambar, tak sempat nak bertanyakan nama dan sebagainya, cuma bagi topeng muka kepada saya untuk saya pakai dan menyelesaikan isu yang terjadi antara pengawal keselamatan itu dengan saya. Okey, apapun saya harapkan perkara seperti ini, nilai-nilai mulia seperti ini, kita mengambil pengajaran. Sebenarnya walaupun terdapat banyak perkara negatif berlaku ketika krisis COVID-19 ini, tapi ada juga perkara-perkara positif yang berlaku. Ini ada adalah salah hikmahnya, satu contoh. Ada hikmahnya, orang kata cuaca makin baik, keadaan bumi semakin kualiti udara itu makin baik, dan banyak lagi lah. Okey, dalam masa yang sama kepada umat Islam, khususnya keputusan untuk solat berjemaah di masjid, ini adalah yang diperolehi kemungkinan minggu ini akan diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini adalah kata daripada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuki Syari. Katanya perbincangan mengenai solat di masjid sudah pun dilakukan Jumaat minggu lalu menerusi mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Kita dengar apa kata. Sebenarnya kita tiada angkat untuk kita dengarkan, tetapi tak apa. Saya akan bacakan sedikit kepada anda, iaitu prosedur operasi standard ataupun SOP tata cara pelaksanaan solat jemaah. Solat Jumaat sepertinya semasa PKPB akan dibentangkan dalam mesyuarat jemaah kabinet sebelum dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja. Kita tahu minggu lepas, hari Jumaat lepas, ada satu mesyuarat muzakarah yang dilangsungkan antara pihak JAKIM dan juga disertai oleh mufti-mufti daripada seluruh negeri. Kemudian ada juga Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah membincangkan mengenai bagaimana SOP itu dibentangkan.
Dan apabila SOP itu telah pun berlaku, mesyuarat tersebut akan dibawakan kepada majlis mesyuarat kabinet ini, dan sebelum itu kita akan bawa kepada majlis daraja untuk kita mendapatkan perkenan. Kemudian ia akan diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, kemungkinan besar pada minggu ini, dan bagaimana pelaksanaannya akan kita tahu nanti. Okey, kita harapkan satu keputusan yang mungkin ada melihat kepada, yang memang akan melihat kepada isu kesihatan dan juga isu melibatkan kepada agama. Masing-masing kita ada pertimbangannya supaya satu keputusan yang very konklusif dapat dihasilkan. Dan untuk itu saja yang kita dapat bawakan dalam Awani Pagi ini, dan selepas ini kita akan bawakan pelbagai lagi info menarik ataupun perkongsian menarik seperti di segmen Realiti Rakyat dalam Awani Pagi. Kita akan bawakan melihat kepada industri getah ketika pandemik COVID-19 ini. Untuk itu Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.